Okey, untuk peribahasa ni ada beberapa soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan peribahasa. Yang pertama, nyatakan peribahasa berdasarkan petikan. Contoh dalam soalan akan diberi satu petikan dan kita perlu nyatakan peribahasa berdasarkan petikan tersebut. Yang kedua, boleh ditanya juga maksud peribahasa. Contoh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi apa maksud peribahasa tersebut? Yang ketiga, nyatakan peribahasa yang hampir sama maksud. Okay, contoh, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap. Peribahasa apa yang hampir ataupun sama maksud dengan peribahasa tersebut? Keempat, ialah soalan peribahasa yang berkaitan untuk membina ayat. Semasa membina ayat, pastikan peribahasa tersebut mesti ada dalam ayat yang kita bina. Peribahasa terbahagi kepada 6 jenis. Okay, yang pertama, simpulan bahasa. Yang kedua, pepatah. Yang ketiga, perumpamaan. Yang keempat, kiasan. Yang kelima, bidalan. Dan yang keenam ialah kata-kata hikmat. Ini pembahagian peribahasa. Kalau dalam periksa dia tanya, okay, berikan peribahasa bagi gambar berikut. Contoh, ada gambar sepasang pengantin di atas pelangi. Jadi kamu bebas untuk memberi sama ada simpulan bahasa ataupun perumpamaan. Jadi kalau gambar berkaitan dengan pengantin, simpulan bahasa kita boleh nyatakan iaitu raja sehari. Kalau perumpamaan, sebagai pinang dibelah dua. Jadi peribahasa ni kepala. Kita bebas untuk memberi sama ada simpulan bahasa, pepatah, perumpamaan, kiasan, bidalan ataupun kata-kata hikmat. Tetapi kalau dalam soalan meminta kita untuk nyatakan simpulan bahasa, jadi kita perlu nyatakan simpulan bahasa sahaja. Tak boleh masuk benda lain. Mesti fokus kepada simpulan bahasa. Simpulan bahasa ni merupakan peribahasa yang termudah. Maksudnya terdiri daripada dua patah perkataan. Contoh, kaki ayam. Maksudnya tidak memakai kasut ataupun selipar. Kaki bangku. Maksudnya tidak pandai bermain bola. Kaki botol, suka minum arak. Apalagi duit kopi, rasuah. Jadi itu simpulan bahasa. Simpulan bahasa merujuk kepada peribahasa yang mudah, terdiri daripada dua patah perkataan. Pepatah. Pepatah merupakan peribahasa yang berbentuk susunan berakar untuk menegaskan ataupun untuk menyampaikan pengajaran. Contoh pepatah, ada gula, ada semut. Maksudnya, di mana ada rezeki akan menjadi tumpuan orang ramai. Kalau perumpamaan ni biasanya bermula dengan perkataan seperti umpama, yang tu perumpamaan. Yang keempat, kiasan. Kiasan ni terbahagi kepada dua. Kita menyebut bandingan secara langsung ataupun kita kiaskan dengan menyebut bandingan secara tidak langsung. Ada dua, secara langsung dan juga tidak langsung. Contoh kiasan secara langsung. Manisnya seperti lautan madu. Jadi itu kita kiaskan secara langsung. Okay. Kalau kiasan secara tidak langsung, contohnya marahnya bernyala-nyala. Yang itu kiasan tidak langsung. Marahnya bernyala-nyala. Okay. Yang kelima, bidalan. Bidalan hampir sama dengan perumpamaan, tetapi tidak menggunakan ataupun tidak diawali oleh perkataan seperti
umpama, bagai ataupun laksana. Contoh bidalan. Jika kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Maksudnya, kalau kita mempunyai ilmu yang sedikit ataupun pengalaman yang sedikit, tak banyak, jadi kita jangan bandingkan ataupun kita lawan orang ataupun pihak yang banyak ilmunya. Itu maksud jika kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Kata-kata hikmat ni ataupun kita gelarkan sebagai cogan kata. Untuk kata-kata hikmat ni, kita boleh petik ataupun kita boleh ambil daripada kitab-kitab suci. Ataupun kita ambil daripada kata-kata ataupun pendapat tokoh, cendekiawan ataupun orang yang bijak pandai. Contoh kata-kata tokoh seperti Hamka. Hamka ni nama penuh dia ialah Haji Abdul Malik bin Abdul Karim. Hamka, Haji Abdul Malik bin Abdul Karim. Contoh kata-kata yang diungkapkan oleh Hamka, hairan melihat setiap hari orang menyisir rambutnya tetapi tidak pernah menyisir otaknya, memperkemas dadanya tetapi tidak mencuci hatinya, digosok kasutnya tetapi tidak akalnya. Itu contoh kata-kata hikmat yang diungkapkan oleh Hamka. Ataupun tangan yang menghayun buaian mampu menggoncang dunia. Itu pun contoh kata-kata hikmat. Semua yang kita bincang ni tadi, kalau boleh masukkan dalam penulisan karangan. Kita tengok peribahasa yang pertama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sama juga dengan peribahasa ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Sama juga dengan peribahasa au dengan tebing. Dan juga hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Maksud peribahasa ni saling membantu antara satu sama lain. Maknanya bekerja sama. Nombor 2. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Ataupun yang hampir sama, maksudnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi maksud peribahasa ni ialah kita perlu mengikut cara hidup masyarakat di mana kita menetap. Kerana setiap masyarakat mempunyai adat resam ataupun cara hidup yang tertentu. Jadi kita perlu pandai menyesuaikan diri. Nombor 3, bulat air kerana pembetung, PEM, PEBTUNG, pembetung, bukannya ada huruf N kat sini. Bukan pembentung, itu salah. Pembetung tanpa huruf N. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Ataupun bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ataupun muafakat membawa berkat. Maksud peribahasa ni, dengan adanya kerjasama dalam masyarakat, jadi keadaan itu akan menjadi lebih kuat dan sebarang pekerjaan dapat dilaksanakan dengan mudahnya. Nombor 4, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Usaha tangga kejayaan. Genggam bara api biar sampai jadi abu. Alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Okay, tengok ejaan menyelup, bukannya huruf P tapi huruf K. Menyelup. Ke huruf K, konsonan K, bukan konsonan P. Okay, menyelup. Okay, alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang berdakwat biar hitam. Alang-alang berminyak biar licin. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
Belakang parang jika diasah lagikan tajam. Yang bulat tidak datang menggolek. Yang pipih tidak datang melayang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Semua peribahasa yang saya cakap ni tadi membawa maksud yang sama, iaitu kalau kita hendak mencapai kejayaan ataupun kita nak mencapai kesenangan, kita perlu menempuh kesusahan terlebih dahulu. Ataupun kita perlu juga bekerja dengan cara yang bersungguh-sungguh supaya yang kita hajati tercapai. Okay, nombor 5, belut pulang ke lumpur, ikan pulang ke lubuk, sirih pulang ke gagang. Berapa tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau juga. Dan pinang pulang ke tampuk. Maksudnya ialah orang yang pulang ke tempat asalnya ataupun pulang ke kampung halamannya. Jadi kembali ke tempat asal. Nombor 6, seperti ulat lupakan daun ataupun seperti kacang lupakan kulit. Maksudnya ialah orang yang tidak mengenal budi. Nombor 7, seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Sesuatu perkara yang terlalu banyak pada satu-satu masa. Nombor 8, ada gula, ada semut. Jadi maksudnya, jika tempat itu mendatangkan rezeki, mendatangkan kesenangan, mendatangkan kemewahan kepada orang, jadi tempat itu akan menjadi tumpuan orang ramai. Ada gula, ada semut. Nombor 9, Allah bisa, tegal, biasa. Maksudnya, kerja yang susah akan menjadi senang jika kita selalu buat. Jangan nak bagi 1000 dalih. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Kalau susah, kita kena selalu buat. Bila selalu buat, kerja tu akan menjadi mudah. Nak berjaya, kena usaha. Jangan bagi 1000 dalih. Seterusnya, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ataupun, bapa borek, anak rintik. Maksudnya, perangai ataupun sifat anak itu akan menyerupai sikap ibu bapanya. 11, malu bertanya, sesat jalan. Ataupun, segan bergalah, hanyut serantau. Jadi, maksudnya kalau kamu malu ataupun segan nak berusaha, jadi kamu tidak akan mendapat hasil. Kalau kamu malu bertanya, kamu akan sesat, entah pergi ke mana. Jadi kalau kamu nak mendapatkan kemajuan ataupun untuk mendapatkan hasil, kamu jangan segan untuk berusaha. Jangan segan untuk meminta pendapat orang lain. Jangan malu untuk bertanya. Nombor 12, mandi peluh ataupun ringan tulang ataupun bagai lebah menghimpun madu ataupun cepat kaki, ringan tangan. Maksudnya rajin bekerja ataupun bersungguh-sungguh. 13, jauh perjalanan, luas pemandangan. Maksudnya semakin banyak pengalaman baharu yang diperoleh jika kita pergi ke tempat orang lain. Contoh, nanti kamu dah habis belajar peringkat sekolah menengah, lanjutkanlah pelajaran ke peringkat IPT ataupun pergilah merantau ke negeri orang. Jadi, jauh kamu berjalanan, kamu akan dapat banyak pengalaman. 14, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Yang ini merujuk kepada generasi remaja ataupun generasi pelapis yang akan memikul tanggungjawab terhadap negara pada masa akan datang. Pemuda lelaki, pemuda harapan bangsa, pemudi perempuan, pemudi tiang negara. Generasi yang akan memacu negara pada masa akan datang. 15, bahasa jiwa bangsa ataupun bahasa menunjukkan bangsa. Hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Jadi
Maksudnya bahasa ni milik mutlak sesuatu bangsa yang menjadi identiti kebangsaan. Setiap bangsa, baik Melayu, Cina, India ataupun suku kaum lain akan ada bahasa mereka. Jadi bahasa ni milik mutlak sesuatu bangsa untuk menunjukkan ataupun untuk menjadi identiti. Kalau kita tak jaga bahasa, kalau kita cemarkan bahasa, jadi akan lenyaplah bangsa. Nombor 16, bagai dakwat dengan kertas ataupun isi dengan kuku. Kamu tengoklah, kuku dengan isi rapat, erat. Jadi maksudnya hubungan persahabatan yang rapat ataupun yang erat. Dakwat dengan kertas pun sama, mempunyai hubungan yang erat, persahabatan yang erat. Dakwat dengan kertas, isi dengan kuku. Okey, nombor 17, durian runtuh ataupun tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu? Bukan ayam di sini, tetapi manusia. Jadi maksudnya mendapat keuntungan tanpa kita sangka, tanpa kita duga. Nombor 18, menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri ataupun membuka pekung di dada. Jadi maksudnya kamu mendedahkan keburukan ahli keluarga sehingga menyebabkan timbulnya aib kepada diri kamu. Jadi masalah ataupun keburukan ahli keluarga kita tak perlulah nak tunjuk kerana akan mendatangkan aib kepada diri sendiri. Nombor 19, cari-cari bulu ayam akhirnya bercantum jua ataupun air dicencang tidak akan putus. Jadi maksudnya perbalahan, biasanya perbalahan antara adik-beradik tidak akan berpanjangan. Walaupun mereka bergaduh, mereka akan berbaik-baik juga. Tengok ejaan cencang, bukan C-I-N tapi C-E-N, dicencang. Nombor 20, bagai pinang dibelah dua ataupun bagai cincin dengan permata. Maksudnya padanan yang sangat sesuai. Nombor 21, lain padang, lain belalang. Ataupun banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Ataupun lain dulang, lain kakinya. Satu lagi, rambut sama hitam, hati lain. Jadi maksud peribahasa ni sama, iaitu manusia mempunyai sikap yang berbeza antara satu sama lain. Nombor 22, sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Ataupun sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Maksud peribahasa ni ialah sikap berjimat cermat akan membolehkan kita mendapat hasil pada masa akan datang. Contoh, kita menabung. Menabung sikit-sikit lama-lama menjadi bukit. Lama-lama akan jadi kaya, duit tu banyak apabila kita menabung. Seperti kerbau dicucuk hidung ataupun pak turut ataupun ikut telunjuk. Ada tiga peribahasa ni membawa maksud yang sama, iaitu mengikut perintah sahaja tanpa adanya pembantahan. Seperti embun di hujung rumput ataupun seperti abu di atas tunggul. Maksudnya keadaan yang tidak tetap ataupun tidak kekal lama. Contoh, kalau seperti embun di hujung rumput. Contoh, Ali dengan Aminah berkahwin. Lepas tu hubungan mereka ni macam nak ke arah penceraian. Jadi hubungan perkahwinan mereka ni seperti embun di hujung rumput. Kasih sayang yang tidak kekal lama, keadaan yang tidak kekal lama. Nombor 25, kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Seekor kerbau membawa lumpur, semuanya terbalik. Ataupun ibarat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semuanya.
Peribahasa ni membawa maksud jika satu orang ataupun seseorang ni, perbuatan seseorang ni melakukan keburukan. Okey, contohlah macam ni. Dalam satu kumpulan ada seorang ahli membuat keburukan ataupun kejahatan. Jadi ahli-ahli kumpulan yang lain ni akan turut sama terkena akibatnya. Jadi itulah ibaratnya telur sesangkap pecah sebiji, pecah semua. Seorang buat silap, semua sekali kena. Nila setitik rosak susu sebelanga. Ada susu, lepas tu tertitik nila, rosak semua sekali susu. Nombor 26, bermuka dua ataupun talang dua muka ataupun bermuka-muka. Maksudnya tidak jujur. Seseorang yang berpura-pura baik, belakang kita jahat. Darah daging maksudnya anak yang ada pertalian darah dengan ibu ataupun bapanya. Jadi itulah maksud darah daging. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maksudnya kedudukan ataupun taraf yang sama. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Maksudnya jika hendak mendidik perlulah bermula sejak kecil. 30. Tinggi gunung, tinggi lagi harapan kami. Hajat yang besar. Tak lapuk dek hujan, tak lekan dek panas. Maksudnya sesuatu yang sentiasa diingati ataupun sukar untuk dilupakan. Biasanya khazanah yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, perlulah kita jaga supaya tak lapuk dek hujan, tak lekan dek panas. Supaya sentiasa dikenang ataupun sentiasa diingati. 32. Lintah darat. Lintah darat ni maksudnya mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. Sediakan payung sebelum hujan. Jadi kamu kena bersiap sedia sebelum mendapat kesusahan. Nombor 34. Memerah otak ataupun mencari ikhtiar. Memerah otak ataupun mencari ikhtiar maksudnya memikirkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah. Jadi kamu perah otak kamu untuk selesaikan masalah. 35. Telur di hujung tanduk ataupun retak menanti belah. Maksudnya keadaan yang sangat genting, hanya menunggu masa untuk musnah. Ini berbeza dengan embun di hujung rumput. Tak sama. Embun di hujung rumput ni merujuk kepada kasih yang tidak berpanjangan. Kasih sayang yang tidak berpanjangan. Biasanya merujuk kepada rumah tangga. 36. Biar mati anak, jangan mati adat. Sikap menghormati ataupun sayang akan adat tradisi lebih daripada menyayangi anak sendiri. 37. Pendayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Pendayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Maknanya pendayung kamu dah ada, perahu pun dah ada. Jadi kamu tinggal untuk melakukannya saja. Semua kemudahan sudah ada. Sesuatu keputusan bergantung pada diri sendiri untuk melakukannya. Nombor 38. Mata pena lebih tajam daripada pedang. Mata pena lebih tajam daripada pedang. Pena ni pen. Jadi maksudnya pendapat yang dikemukakan secara bertulis kadang-kala dia rapat. Kadang-kala lebih berbisa daripada dipotong dengan pedang. 39. Seperti air dalam kolam. Keadaan yang sangat tenang. Kalau kamu tengok air kat dalam kolam, tenang saja. Tasik, kamu tengok tasik, tenang saja. Jadi kamu boleh bayangkan macam tu untuk mendapatkan maksud. Seperti air dalam kolam. Maksudnya keadaan yang sangat tenang. Okey, 40. Bagai menata minyak yang penuh. Bagai menata minyak yang penuh membawa maksud
memelihara seseorang dengan penuh kasih sayang.